Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah seperti biasa. Okay, sebelum tu saya cek live dulu. Okay, yang bersama saya pada malam ni, terima kasih banyak-banyak. Dan mungkin boleh respon sama ada jelas suara. Kita cek teknikal. Okey, checking technical ni saya sangat syorkan kepada semua sekali, sahabat-sahabat, siapa yang ingin buat live. Perkara-perkara live, technical, masalah-masalah technical ni sentiasa berlaku. Jadi kita boleh berinteraksi, itu bagusnya bila live ni. Kita boleh berinteraksi dengan siapa yang ada di live kita, terutama berkaitan dengan suara dan visual. Harapan tidak ada gangguan. Baik, okey, saya checking. Terima kasih semua yang ada sekarang ni. Azmi, Puan Rina setia bersama. Terima kasih banyak-banyak. Puan Diana pun ada. Okey, Syuhada, alhamdulillah setia. InsyaAllah saya mengharapkan pun siapa yang telah mula mengikuti daripada awal pengenalan sehingga ke hari ini, supaya ilmu tu, skill tu berkembang, apa yang kita share bersama dan meningkatlah pastinya. Okey, saya nak ubah sikit checking untuk color. Okey, saya nak pekat sikit. Pekat sikit, gelap sikit, boleh ke? Okey, macam pekat sangat dulu. Okey, tak apa. Baik, pada hari ini ataupun kita lihat balik pada semalam ataupun video sebelum ini, live sebelum ini, perkongsian sebelum ini, iaitu semalam kita kita checking semalam punya nota. Yang ini ke notanya? Saya check. Okey, betul. Copy. Okey, ini nota semalam. So, saya kena tutup yang ini. Baik. Semalam kita lebih detail masukkan teks. Semalam juga kita masukkan picture dan kita masukkan video. Saya mengharapkan semalam rakan-rakan yang bersama telah mencuba untuk bagaimana kita nak masukkan teks, gambar dan juga video, dan beberapa setting ataupun filter dalam bahasa OBS ni. Kita masih menggunakan OBS. Ada filter dan properties yang ada di dalam teks, foto juga video. Jangan lupa kita boleh crop, maksudnya size dan sebagainya. Okey, saya terus saja pada hari ini. Seperti yang saya katakan di dalam tajuk juga, kita akan berkongsi teknik seandainya di kalangan kita ataupun kita ingin menggunakan green screen. Pada pengenalan saya dah maklumkan ataupun saya dah berkongsi kenapa kita perlukan green screen. Secara ringkas, green screen adalah satu background color yang berwarna hijau, sebab tu kita panggil dia green screen, bertujuan untuk menghilangkan background kita supaya kita boleh bersama-sama di visual. Seperti yang tuan-tuan lihat saya punya visual sekarang, setting saya. Okey, ramai yang bertanya, daripada hari pertama pun ramai yang bertanya, material yang macam mana sesuai ataupun nak beli, ataupun di mana nak beli, yang mana satu, saiz dan sebagainya. Baik, antara tips yang paling penting yang saya suka untuk kongsikan, apabila kita memilih apa saja material di belakang, kita cuma kena pastikan bahawa color background kita, yang sekarang ni kita bincangkan tentang warna hijau, hijau itu adalah sekata. Alright? Tips yang paling penting, sekata.
bila kita masukkan sekata dekat sini, warna tu tidak boleh ada bayang. Kalau kata hijau, tone hijau itu sama di keseluruhan apa yang ada di belakang. Itu paling senang. Jadi, kalau itulah syaratnya, bermaksud apa saja material tuan-tuan, apa saja jenis yang tuan-tuan beli, kita hanya perlukan color hijau tu sekata. Alright? Kalau beli kain, pastikan kain tu kalau dia kita panggil apa, bergelombang ataupun berlipat-lipat, pastikan lipatan itu tidak mengubah tone. Mungkin jadi warna hitam. Sudah pasti kalau bayang ada bayang hitam, maksudnya tone tu berubah. Dan juga seandainya bila saya kata satu tone, kedudukan cahaya, kedudukan lampu kalau guna ataupun apa saja sumber lampu, dia akan juga mempengaruhi tone itu. Jadi tips dia dekat sini, saya notakan. Yang pertama, okey, saya masukkan teks. Okey, tips yang pertama, pastikan tone color green screen adalah sekata. Right? Okey. Saya tampal dekat sini. Okey. Siapa yang tak sabar untuk menggunakan teknik ni, diminta bertenang. Kita pergi pada asas supaya Tuan Faiz nanti share masuk dah kat live. Hari ni saya rasa saya nak bagi link streaming yard saya ni, StreamYard live saya ni, supaya ada orang yang boleh masuk secara live lah dekat sini. Kejap lagi Tuan Faiz jangan ke mana-mana, nanti saya bagi link ni, Tuan Faiz masuk boleh bantu saya sekali. Baik, pastikan tone color green screen adalah sekata. Kenapa saya suka tips ini ataupun saya syorkan tips ini? Sebab apa saja material kalau tuan-tuan nak pakai, sahabat-sahabat nak pakai, silakan. Sama ada kertas hijau nak ditampal-tampal di dinding, sama ada kain sekolah anak, sama ada kapet warna hijau. Janji kalau itu sekata, boleh pakai. Bertenang. Ya, bertenang. Kejap lagi kita ambil teknik dia. Yang ini asas ni, penting ni. Jadi, tak payah kelang kabut nak cek Shopee kan. Sebab material dia sudah pasti memang profesional lah mungkin lah tetapi harga dia pun boleh tahan. Ada juga kesempatan diorang ni pada ketika ini harga dinaikkan. Jadi terpulang pada kreativiti masing-masing. Saya rasa macam saya nak berhenti syorkan beli itu dan beli ini. Sebab terpulang pada bajet masing-masing, terpulang pada keselesaan ruang yang kita dah bincangkan, ruang masing-masing. Mungkin ada yang nak penuhkan dinding dia sebagai green screen bilik dia kan. Green maksudnya material green lah, hijau. Mungkin dia nak cat dan sebagainya. So, sekali lagi, pastikan dia sekata sahaja. Jadi, saya mengharapkan apa sahaja soalan berkaitan dengan nak pakai apa kat belakang ni terjawab. Baik, okey. Alright, sebelum terlupa, green screen adalah satu pilihan yang kita panggil universal, kebiasaan orang pakai. Tuan-tuan boleh pakai juga warna biru, warna lain pun boleh. Cuma saya kata sekali lagi, hanya pastikan dia tidak sama dengan apa yang ada di badan di visual wajah kita, termasuk baju. Jangan sama, kalau tak hilang, kalau tak dia akan tembus ke belakang, bukan tembus ke dalam badan tapi dia tembus ke belakang background kita. Okey, saya rasa saya dah bermula teknik macam mana menggunakan green screen. Baik, alright, kita masih di dalam tajuk live dan juga rakaman. Kenapa saya cakap rakaman di OBS? Okey, saya sharekan skrin saya punya OBS.
Baik. Okey. Alright. Okey. Okey, ini OBS saya. Harap-harap semua boleh nampak. Jelas, sama seperti sebelum. Cumanya saya minta maaf, ada setting-setting yang saya dah buat, maksudnya scene dan sources yang saya dah buat, tapi tak ada masalah. Nanti saya akan bermula pada scene yang satu dan sebagainya. Okey. Okey, untuk pengetahuan, visual di belakang saya ini ataupun visual saya ini, saya menggunakan green screen. Okey, saya akan buka di mana, saya tunjuk dulu. Saya punya visual ada sini, video capture. Saya klik kanan dan saya tutup. Habis semua bocor. Okey, seperti ini Okey, yang bagusnya OBS ni, dia akan membantu walaupun sikit-sikit hitam di here and there, dia akan cuba hilangkan dengan sangat mudah. Okey. Saya kategorikan QOBS ni power lah, walaupun ada di sana hitam sikit, di sini cerah sikit, tapi dia tetap bantu. Okey. Kita tutup dulu. Alright. Saya buka satu scene baru scene baru dekat sini. Saya tulis green screen. Okey. Yang program ni yang tadi, okey, saya belum transition yang baru ke dia, jadi maksudnya kita masih live dengan program yang belah kanan ni. Betul. Okey, betul Puan Rina. Ada macam-macam saiz, macam-macam harga. Silakan. Kalau rasa itu berbaloi, okey, silakan, terbaik tu. So paparan studio Puan akan jadi lebih kemas lah. Macam saya ni kalau saya buka nanti semua ketawa macam mana saya buat green ni. So rahsia. Baik. Okey. Baik. Bagaimana memasukkan kamera ataupun visual kita dan daripada punca yang mana? Sekali lagi saya review balik pada yang pertama, pengenalan kita berkaitan dengan kamera. Paling rendah kita boleh gunakan maksudnya webcam ataupun handphone kita ke dalam komputer. Seterusnya webcam dan seterusnya kamera. Okay, saya rasa kebanyakan kita, saya rasa majoriti mempunyai kamera yang ada di laptop ataupun komputer. Komputer tak ada, laptop biasa ada kamera. Dan seterusnya menggunakan webcam. Dan mereka yang dah invest dan mengeluarkan modal untuk membeli kamera, dan juga kita panggil capture card ataupun video capture, mereka menggunakan kamera yang lebih profesional. Okey, dekat sini saya nak bertanya ataupun kita nak check dulu rata-rata yang sedia ada bersama saya sekarang ni menggunakan apa? Sama ada handphone sahaja ataupun webcam ataupun kamera. Okey. Jangan risau, siapa-siapa sahaja yang tak ada apa-apa, hanya ada handphone mungkin. Paling kurang handphone saya rasa semua ada, tetapi dia tak ada webcam, dia tak ada kamera profesional ataupun kamera DSLR mirrorless di luar, dan capture card untuk kamera tu. Sebab kita ada keperluan di situ untuk masukkan. Alright, saya nak tambah nota di sini berkaitan dengan kamera tadi. So bila kita dah readykan green screen, kita mula. Okey, Perina, webcam cantik. Okey. Kita mula menggunakan kamera Kamera sama ada webcam, kamera laptop, webcam, handphone dan DSLR kamera bersama capture card. Video capture card lah. Capture card. Baik. Webcam dan handphone. Baik. Alright.
Baik. Okey. Oi, nota besar sangat. Saya ke bawahkan dia. Okey. Baik. Di green screen. Okey, kita mulakan Kita mula teknik untuk memasukkan kamera kita, wajah kita ke dalam OBS dan sesiapa yang ada green screen, inilah teknik ni untuk menghilangkan green screen. Okey. Langkah yang pertama, terpulang nak buat dekat scene yang mana sebab kita mungkin tuan-tuan dah banyak scene dan saya memulakan dengan scene yang kosong. Saya namakan dia green screen sebab ini nota. Okey. Sama juga di sources kita masukkan, kita add, tambah, add. Okey, kali ini seandainya kamera video cam semua dah diinstal, dah dimasukkan, dah bersedia untuk beroperasi termasuk kamera yang ada dekat laptop, sila masukkan pilihan yang itu video capture device. Okey, video capture device. Alright. Saya pilih video capture device. Okey. Macam biasa dia minta kita namakan. Mungkin saya kata cam1. Tengok dah ada ke nama dia? Tak ada. Okey. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia akan bagi kita nama device yang ada, device kamera yang sedia ada di dalam laptop dan juga komputer masing-masing. Okey, macam saya maklumkan yang saya ada satu capture video yang boleh masuk 4 input kamera. Jadi yang itu just untuk pengetahuan. Jadi dekat sini saya ada kamera dan saya check dalam 4 ni yang mana satu saya punya kamera. So kamera saya source yang nombor 4. Okey, source yang nombor 4. Mungkin kalau banyak list tu dia akan listkan banyak lah. Okey, setakat ni saya punya ni, input saya ni nombor 4 dan saya tekan OK saja dan dia masukkan yang ini. Okey, yang ini. Okey, macam biasa kalau ada part-part yang tak nak ni, nampak koyak semua, bocor semua rahsia, hold alternate button untuk kita crop bahagian mana yang kita tak nak. Okey, sekali lagi. Insert, add dekat bawah tu, dekat sources tadi. Lepas tu pilih video capture device. Okey, sampai sini. Sampai sini ada apa-apa soalan? Okey, harap-harapnya semua dapat. Saya pergi dekat live tadi, saya tambah nota. Okey, sama juga. Kita add di sources. Kita di source kita SOR CS source iaitu apa nama dia tadi? Video capture device. Video capture device. Right? Okay. Video capture device. Okay. Okay. Saya harap semua dapat. Okay, bila tuan-tuan masukkan, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi gambar kita yang ada background. Macam biasa kita boleh crop dengan hold alternate di keyboard dan crop saja mana yang kita nak, mana yang kita tak nak. Okay. Alright. Selepas itu terpulang tuan-tuan nak full, nak alihkan gerakan itu adalah masing-masing punya setting. Macam mana tuan-tuan nak set up. Okay, langkah pertama untuk menghilangkan kita panggil green screen di belakang. Okay, alright. Biasa saya cadangkan adalah klik kanan kepada di mana kita nak apa material yang kita nak filterkan. Tetapi di OBS dia tambah function yang baru. Bila tuan-tuan tekan dekat sini, ada filter dekat sini. Boleh tekan juga filter tu. Okay. Selain daripada saya selalu katakan klik kanan dan pilih filter. Sama juga kalau klik pada item tu dan tekan filter. Baik. Alright. Di atas audio video, di bawah ada effect filter. Kita akan gunakan effect filter. Klik kanan pada effect filter.
pergi pada add dan masukkan chroma key. Sekali lagi, dekat dalam ruangan effect filter, klik kanan, add chroma key. Okay, saya tekan chroma key. Ini biasa dia akan tanya nama, nak namakan ke apa ke, saya tekan just OK. Okay, ini adalah default. Maksudnya setup yang sedia ada dia bagi secara default. Okay, bila kita tekan macam tu sebenarnya dah hilang dah belakang. Seandainya tidak clear, seandainya masih ada lagi comot-comot ke ada nampak-nampak sikit-sikit hijau, tuan-tuan boleh adjust di similarity ni ke kiri atau ke kanan. Dia punya default adalah 400. Ubah je nampak. Okay, kalau mungkin dia akan jadi macam ni Mungkin dia akan jadi macam ni, mungkin colour hijau tu tak perfect, mungkin OBS tak dapat baca elok. So tuan-tuan boleh gerakkan dia sehingga puas hati, sehingga clear lah. Kalau saya tekan default tadi, dia pakai 400 kat atas ni. Dan boleh juga cuba yang bawah-bawah ni, tapi kebiasaannya saya takkan ubah. Kebiasaannya insyaAllah lah jelas clean. Dan close. Okay, sekarang dah kosong Dah kosong. Saya nak ubah lagi, saya tak nak besar, saya nak kecilkan saja contoh di sini. Okay. Alright. Jelas? Jelas ke? Okay, saya nak tunjuk satu contoh teknik yang sama dengan satu skill ini, dengan satu teknik ini. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, perempuan semua dah boleh mendownload ataupun mengambil apa saja material dekat luar sana yang mempunyai background satu color ataupun green screen ke dalam kita punya OBS. Saya ulang Dengan teknik yang sama, dengan chroma key ini, dengan menghilangkan color hijau di belakang, di backgroundnya, kita dah boleh mendownload dan menggunakan apa sahaja material dekat luar sana, sama ada video, foto atau apa sahaja yang mungkin dia dah sediakan green screen di belakang itu ke dalam OBS tuan-tuan, dan ke dalam persembahan. Okay, sebagai contoh, saya nak cari okay, sekejap ya. Okay, saya nak add satu video lah kot. Video, saya cari video. Contohnya di dalam saya punya projek, saya checking ada tak. Okay, saya masukkan. Apakah gambar ini? Saya transition. Okay, alright. Ini adalah satu, okay, ini adalah satu video. Okay, satu video yang saya download dari internet yang background dia berwarna hijau. Dia green screen saya looping takut dia hilang. Okay, yang background dia berwarna hijau. Jadi dengan teknik yang sama, kita guna pakai, masukkan filter, pilih chroma key. Okay, kalau rasa puas hati setting yang default ni, just close. Dan saya ada satu video yang lain di dalam live saya. Okay, ni jinak ni. Okay, alright, jelas? Okay, hanya dengan teknik chroma key menghilangkan green screen. Saya ulang, teknik yang sama tuan-tuan boleh download daripada internet apa saja material yang sedia ada, sama ada foto ataupun video, bagi keperluan jika perlu, dan masukkan ke dalam persembahan dan hilangkan dengan teknik yang sama menggunakan teknik chroma key. Baik, jelas? Okay, saya punya live tadi. Alright. Seperti biasa, kalau kita masukkan file video, dia takkan terpapar dekat kita punya preview atas sebab dia adalah video dan dia perlu untuk di play baru dia view. Okay, jika saya mau slide di belakang, saya boleh alihkan diri saya juga betul.
ke mana yang saya mahu, ke kiri akan ke kanan. Betul. Okey, okey saja saya nak. Okey, saya letak saya punya background kat sini. Trend lah, trend sekarang ni kalau tak kira siapa-siapa, tenaga pengajar, cikgu, motivator, ustaz, seandainya ada paparan di belakang, tidak menghilangkan diri untuk membuat presentation, bercakap dan buat penerangan, kita akan letak, kita boleh adjust ke kiri atau ke kanan, terpulang, atas atau bawah, terpulang. Okay, dan sudah boleh masukkan background apa saja. Alright. Saya mulakan dengan background yang bukan penerangan apa-apa. Maksudnya background yang memang betul-betul background mungkin studio dan sebagainya. So saya pilih untuk masukkan foto dulu, image. Saya pilih image. Kita pilih image apa yang kita nak. Contoh yang ini dan saya pilih. Okey. Sumber asal jenis background saya ni, gambar saya ni bersaiz sangat besar. Saya rasa macam 4K punya gambar. So bila kita masukkan, dia akan jadi terlalu besar di sini. Dan sama ada tuan-tuan boleh drag kecilkan di hujung ataupun klik kanan. Okay, ni tambahan. Klik kanan, pergi pada transform dan fit to screen. Okay, bila kita fit to screen, ada dua kat sini, fit to screen ataupun stretch to screen. Saya pilih fit dulu, saya tengok okey. Dia akan jadi macam ni, mungkin saya perlu tarik besar sikit. Okey. Dan seperti biasa, apa saja yang di atas di dalam kita punya source, dia akan duduk di atas dan tindih di bawah. Jadi tuan-tuan kena adjust lah, sama ada drag ataupun gunakan button ini. Button atas bawah dan okey, harimau tu masih ada lagi sebab saya tak keluarkan dia lagi. Masih ada lagi kat situ. Baik. Setakat ni saya harap sangat jelas. Ini memasukkan foto, memasukkan picture di belakang kita. Okey. Seandainya tuan-tuan ada video untuk masuk di belakang, okey, kita cuba sekali lagi. Saya pergi balik kepada kita punya nota. Masukkan media source. Alright. Klik media source sebab kita nak masukkan video. Yang sekarang ni baru masukkan foto. Masukkan video. Okay, saya pilih. Okay, saya check ada tak video di sini dalam. Okay. Okay, sekarang saya dah masukkan. Macam biasa video tak akan nampak. So melainkan kita transition dia. Oh, okay. Gambar laut Ini video laut. Saya tekan satu ni. So saya nak ubah size dia. Ubah dulu. Cara saya ubah ni saya just drag. Okay, saya ubah. Alright, sebelum dia padam, sebelum dia berhenti, saya double click, saya pilih looping biar ada loop. Dan letak dia di belakang kita. Right, seperti biasa harimau masih ada. Okay. Alright. Jelas ya, Fandina, alhamdulillah. Saya mengharapkan ada juga yang terus mencuba pada ketika ini. Saya nak hilangkan harimau ni. Mana satu harimau ni tadi? Yang ini kot. Oh bukan. Yang ini. Okey, harimau dah hilang. Baik. Harimau tadi saya ambil sahaja di internet. Carian Google. Tuan-tuan boleh start cari apa sahaja di Google bermula dengan green screen ataupun nak letak green screen tiger, green screen whatever, apa sahaja. Kalau ada, silakan download dan guna. Baik. Ini looping video di background. Okay. Sebelum kita masuk perkara-perkara yang selalu diguna pakai seperti PowerPoint, teknik yang sama seperti share screen daripada website dan sebagainya. Okey.
saya nak memulakan seandainya kita nak masukkan paparan, kita nak share kita punya nota ataupun kita punya live, paparan yang kita nak ambil untuk letak di dalam kita punya persembahan, sama ada di belakang ini, daripada sumber website. Okey. Website yang saya pilih, saya rasa saya nak ambil contoh Quran.com. Sorry Khairul, cadangkan mic yang lebih jelas. Baik, kejap lagi saya maklumkan. Kalau saya terlupa, ingatkan ya. Okey. Quran.com. Saya ambil satu surah, contoh ayat kursi. Saya pilih reading, dia jadi macam mana? Jadi macam okay. Alright, saya sharekan di okay, saya bawa ke sini dulu. Okay, nampak okay, saya dah buka satu website, Quran.com. Contoh inilah website yang tuan-tuan nak share. Okay, tapi saya tak letak dekat sini lah, saya letak dekat skrin. Okay, untuk pengetahuan, sekarang ini material ataupun equipment yang saya gunakan komputer, CPU, dan saya ada dua skrin. Di sini tuan-tuan akan lebih jelas kenapa selalu nampak YouTuber ataupun rakan-rakan kita yang komputer dia sampai 3 skrin, 2 skrin. Ini salah satu tujuan ataupun salah satu kita panggil kelebihan yang mereka ada, iaitu share skrin yang berada di sebelah. Kalau kita ada 3, share skrin yang mana kita nak ke dalam kita punya OBS contoh. Tetapi untuk skill yang ini adalah kita masih lagi mencari browser. Okay, alright. Okay, yang ini saya akan pilih untuk kali ini, saya akan pilih add window capture. Saya ulang, add window capture. Add window capture ni dia akan mengambil paparan aplikasi ataupun software yang sedang berjalan di window kita, di komputer kita pada ketika ini. Saya buka browser Quran.com. Kita tengok dia jumpa atau tidak. Saya tekan OK. OK. Saya rasa semua nampak ni. Alright. Dia jumpa dekat sini dia kata window Chrome. Dia jumpa sebab saya gunakan Chrome, dia terus jumpa window Chrome yang paling atas sekali. Yang bawah-bawah tu banyaklah. Semua jangan salah tekan Okay. Window Chrome. Alright. Okay. So saya tekan OK. Alright. Okay. Kalau saya minimize ni apa jadi? Masih ada. Alhamdulillah. Okay. Saya dah masukkan paparan ini. Okay. Paparan daripada window Chrome ataupun Google Chrome tadi. Saya pergi buka website Quran.com sebab saya nak gunakan paparan ni. Yang ini adalah okay. Alright. Saya crop dia. Macam biasa, whole, alternate, crop, mana-mana yang tuan-tuan nak. Okay. Dan saya persembahkan di sini. Jangan lupa transition untuk dia keluar dekat sini. Alright. Okay. Paparan ini saya ambil dari website. Okay. Caranya macam mana? Saya ulang sekali lagi. Kita add window capture. Sebenarnya tuan-tuan ada banyak cara untuk masukkan. Saya pilih yang paling mudah. Okay. Sebelum tuan-tuan nak add, tuan-tuan kena buka dulu website tu di komputer masing-masing. Okay. Buka. Sebagai contoh saya buka tadi adalah Quran.com. Dan saya pilihlah ayat yang mana saya nak. Dan seterusnya add dan pergi kepada window capture. Setelah ambil window capture, macam biasa dia akan tanya apakah nama ini, terpulang nak namakan atau tak. Saya akan tekan OK sahaja dan pilih. Pilih di mana kita punya Chrome tadi. Okay, sekarang ni sebab saya dah sorokkan ayat tu, so saya dah minimize, so dia tak jumpa kat sini. So pastikan tuan-tuan tak minimize. So saya buka balik.
mana saya punya Quran.com tadi. Okay. So saya cuba ada tak lagi. Alright. Okay, mana tadi? Sorry. Okay. Okay, kalau tak ada, pastikan tuan-tuan belum minimize lagi page itu masih terbuka lagi. Sila jangan minimize. Kalau nak pergi balik, kalau tuan-tuan ada satu screen saja, kalau nak pergi balik pada OBS, tekan window dekat keyboard. Background hitam. Okay, kalau dia ambil ayat Quran saja tanpa background hitam boleh tak? Okay. Okay, soalan yang baik. Okay, saya share. Bismillah. Alright, ini apa ni? Okay. Bila dah crop, bila kita dah crop ayat Al-Quran yang kita nak tadi, ataupun apa sahaja yang tuan-tuan nak, soalan daripada Puan Diana kata nak ayat je, tak nak background tu. Okay, saya tadi dah sharekan chroma key kan. Okay, kali ni saya nak share lagi satu. Klik di image masing-masing, image yang share tadi, yang mana? Yang ni okay, yang ni. Masukkan filter. Kita cuba add. Kalau tadi kita pakai chroma key, tak ada masalah. Kita gunakan saja chroma key itu supaya kita tengok macam mana dia punya dia boleh bantu kita untuk menghilangkan background. Klik chroma key, tekan OK. Alright. Kalau default dia kata green dekat situ. Okay. Default dia kata dia set up untuk hanya green, hanya hijau. Tuan-tuan boleh klik di bawah, pilih custom. Custom bermaksud color-color lain yang nak pilih. Alright. Di sini kita boleh select color. Color yang mana? Color yang nak hilangkan itu. Okay, saya kat sini saya pilih pick screen color. Sebab saya nak suruh dia ambil color ini. So saya klik di background color Quran ni. Dah klik. Okay, saya tekan OK. Saya cuba. Dan saya adjust ini sampai nampak balik saya punya tulisan. Okay. Tuan-tuan boleh cuba. Kod-kod berjaya. Dan tekan OK. Alright. Nampak tak? Okay. Okay. Background dia dah hilang Harap-harap menjawab soalan. Okay. Yang ini bermaksud kita nak tulisan sahaja. Seandainya color background tu kita boleh hilangkan lah. Ini salah satu dia punya cara Puan. Jelas tak? Kalau tak jelas maklumkan saya. Okay. Alright. Okay, mengikut kreativiti masing-masing, saya dah maklumkan bagaimana kita nak ambil paparan daripada luar. Okay, berkaitan dengan soalan tadi, saya akan hilangkan. Tetapi Puan, semua yang ada dekat sini, seandainya kita nak teks. Teks bermaksud kalau daripada website tu, tuan-tuan boleh copy teks tu dan tampal semula di OBS menggunakan teks juga. Itu pun boleh, itu masing-masing. Tetapi kita sedang mencuba mengambil paparan daripada website ke dalam kita punya OBS. Alright? Okay. Saya rasa saya nak adjust sikit. Okay, saya nak ubah sikit. Ni yang mana? Okay, berhati-hati bila dah banyak item, tuan-tuan akan mungkin mengubah ataupun menggerakkan item yang bukan dipilih. Okay. Sebab tu kita perlu namakan dia di bawah ni supaya kita tak confuse. Dia akan jadi banyak sangat. Alright. Saya nak masukkan background sendiri. Okay, saya nak masukkan background sendiri. Tengok dulu, nanti saya ajar step by step. Just yang baru, saya masukkan add color source. Add color source ni masukkan color sahaja. Color yang sedia ada ni warna putih. Saya rasa saya tak nak warna putih, saya pilih warna hitam mungkin. Okay, pilih warna hitam. Right, ini warna hitam dan tekan OK. Okay, dia memasukkan satu kotak hitam yang boleh diubah. Nampak Okay, saya nak letak dia di belakang tulisan saya tadi.
di bawah, di belakang mana dia letak. Okay, saya letak di belakang ini kot. Alright. Dan saya adjust. Okay. Okay. Background ini, color ini adalah color pilihan saya. Bukan daripada website tadi. Ini adalah add-on yang teknik baru. Yang mana memasukkan color ke dalam kita punya persembahan. Okay, sekali lagi saya ulang, saya add dan saya pilih dekat situ color source. Dan bila tuan-tuan dah pilih color source, ubahlah dia. Pilihlah color ikut yang mana nak. Dan macam biasa, dia boleh diubah, digerakkan, diubah saiznya, drag sahaja dan boleh crop. Saya crop. Contoh saya crop ni. Okay, saya letak kat sini saja contoh. Okay, saya boleh crop. Baik, kalau tuan-tuan sahabat-sahabat semua lebih suka, lebih laju untuk explore, apabila kita pergi kepada filter, right? Ada banyak filter yang boleh masukkan, cuma kena berhati-hati supaya tidak merosakkan kita punya presentation. Saya color source tadi saya pergi di filter dan mungkin antara cadangan saya nak masukkan color correction. Okay, kenapa saya nak guna color correction ni? Okay, sebab di dalam color correction, saya tekan OK macam biasa, ada beberapa pilihan setting yang saya rasa saya perlu. Contohnya opacity. Opacity ni adalah transparency subjek kita, objek kita. Okay, saya transparentkan kepada 50 dan tekan OK. Okay, tengok perubahan kepada saya punya color background tadi, hitam tadi. Okay, daripada pekat dia jadi transparent, menampakkan lagi saya punya background laut tu. Okay, saya mengharapkan kalau sekadar skill ini, saya rasa saya mengharap juga tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian dah boleh buat satu persembahan yang saya rasa sangat cantik lah. Mungkin tuan-tuan lagi kreatif. Okay, dengan hanya menyusun background, dengan hanya mengambil material daripada website dan kita copy ke dalam kita punya OBS. Baik. Seterusnya dia akan nampak cantik dan kemas, susun elok-elok dan seterusnya meletakkan background color atau menghilangkan yang saya buat ni tadi. Terpulang pada masing-masing. Dan contohnya kalau tuan-tuan tengah buat presentation berkaitan dengan website tu, kita masih boleh control buka pada website yang kita ambil tu, contohnya ini. Okay, tengok saya. Okay, saya control ni. Okay, saya control. Saya boleh control website tu dan dia akan berjalan di kita punya persembahan. Saya ambil surah yang lain pula. Kita tengok. Okay, kalau ambil reading, dia akan jadi seperti ini. Okay, kalau tuan-tuan scroll next surah. Okay. Okay, Quran.com are you okay? Alright. Okay, apa sahaja yang di website kita masih boleh control tuan-tuan boleh scroll dan sebagainya lah. Okay, saya tekan reading. Okay. Boleh ini terutama kepada ustaz-ustaz, saya sangat mencadangkan lah kalau persembahan seperti ini. Cuba tapi tak ada green screen. Baik, Cik Roslan boleh menggunakan apa sahaja material yang ada buat masa ni. Cuma yang pentingnya teknik. Ada juga cikgu-cikgu sebelum ni yang saya cadangkan masa tu mungkin PKP tak boleh keluar, nak tunggu pun lama. Sila beli kertas hijau, kertas A4 hijau pun tak apa dan tampal. Tampal kalau bagusnya di dinding lah, kalau tampal macam tu nanti dia lembut, dia jatuh. Tampal selotip saja, janji dia hijau dan insyaAllah dia boleh hilang. Kalau nak buat bacaan itu macam mana karaoke boleh tak? Okay, sekarang ni perkongsian kita di OBS video dan sebenarnya jika sharing page itu yang kita memerlukan audio pula, bagaimana? Okay.
Contoh daripada, okey, dekat sini ada bacaan kata saya. Alright. Desktop. Okey. Okey, saya cuba untuk keluarkan audio daripada website yang kita buat Seandainya bar itu ada, okey, dekat kalau daripada application ataupun daripada website, kita boleh nampak bar dia di desktop audio. Alright? Ataupun okey. Okey, sekarang saya bar ni naik tapi saya tak pasti sama ada tuan-tuan boleh dengar ke tak bacaan ni. Soalan, kalau dinding rumah dah hijau tuan? Soalan yang bagus. Mudah ni kalau dah hijau. Okey, tak ada masalah. Pastikan kalau itu sekata macam saya cakap tadi, kalau color dinding tu dah sekata dan boleh cuba di OBS. Seandainya hijau dia, saya faham mungkin kalau dinding tak adalah hijau macam ni, mungkinlah puan boleh cuba pick color itu, color dinding itu dan hilangkan dia dan buat sedikit adjustment. Kejap lagi saya cuba sekali lagi. Baik, soalan tadi berkaitan dengan Tuan Fazli kata, okey, saya perlu masukkan pertanyaan ini. Okey, kalau nak buat bacaan tu macam karaoke boleh tak? Maksudnya kita nak audio tu keluar. Audio tu keluar di dalam kita punya OBS. Baik. Senang saja, apa-apa saja website yang kita share, kalau dia ada sound, dia ada bunyi, dia ada music, silakan play. Dan di kita punya OBS, pastikan kita naikkan desktop audio. Desktop audio yang ini, desktop audio. Okay, desktop audio ni setakat ni tak ada bunyian. Tapi seandainya saya pergi semula ke page Quran.com tadi dan saya playkan sound dia, okay, dia ada bar naik, bermaksud kalau tuan-tuan buat rakaman, confirm audio tu masuk ke dalam rakaman. Kalau buat live daripada OBS tu yang kita belajar awal tadi kan, awal hari tu, yang tajuk kedua, live kan kita punya OBS, confirm keluar juga di kita punya live. Alright. Okay, yang ini saya jumping singgah kepada StreamYard. Yang itu lebih detail kenyataan teknikal dia. Saya akan share pada akan datang. Tetapi kalau kita tuan-tuan buat live daripada OBS direct yang macam kita belajar ke YouTube atau ke Facebook, seandainya ada bar naik tu, okay, dekat sini, maksudnya adalah audio juga masuk daripada website tu. Baik, insyaAllah mudah-mudahan membantu. Okey, seterusnya. Okey. Baik. Okey, saya akan tutup yang ini. Okey, saya delete dulu supaya tak confuse. Yang ini apa? Okey, yang ini nota tadi pun saya delete. Okey. Oh, ada color source tadi pun saya delete. Alright. Cara yang sama, okey, cara yang sama untuk kita masukkan apa-apa sahaja application yang sedang run untuk kita sharekan. Contohnya PowerPoint, contohnya Notepad, right? Kalau tuan-tuan rasa lambat ataupun tak suka share directly, masukkan teks contohnya, ataupun teks nak type lambat dan sebagainya, jika kita ada apa sahaja daripada Notepad, saya membayangkan ini application. Okay, ini application Notepad. Okay, saya dah buka. Okay, saya type je apa-apa kat sini. Sekejap. Okay, kita masukkan sama window capture, add window capture, dan ada tak Notepad tu di dalam pilihan? Confirm ada. Ni. Alright, saya tekan OK. Okay, nampak tuan-tuan? Ini saya punya Notepad ni. Tulisan saya kecil sangat.
Okay, notepad. Ini contoh, Kalau saya run app lain, saya besarkan sikit notepad ni 72. Okay kan? Okay. Okay, apabila kita ubah, dia terus akan ubah. Okay, kalau perkongsian itu teks tuan-tuan memang dah ada, buka je lah. Okay, ini contoh untuk application yang kita nak share di belakang. Yang saya buat ni adalah notepad, sangat-sangat simple. So saya tutup balik notepad tu, so dia hilang Okay, saya delete, saya tak nak. Okay, saya nak buka PowerPoint. Okay, tuan-tuan nampak saya buka PowerPoint. Okay, dan bukalah apa-apa contoh yang ada. Saya tak ada projek PowerPoint, tapi saya cuba buka ni, boleh tak? Okay, ada. Baik, sama, add window capture. Sekali lagi saya terangkan, window capture ni adalah apa saja application yang sedang berjalan di belakang di komputer tuan-tuan. Saya add. Okay, boleh namakan kalau nak. Dan pilihan yang ada paling atas adalah PowerPoint. Okay, saya tekan OK dan PowerPoint ada di kita punya screen. Dan kita boleh adjust size dia. Tetapi, okay, hari tu ada soalan. Bila kita play PowerPoint ni, mana tekan play, tekan ni. Right, slideshow. Alright, slideshow. Okay, slideshow ni patut. Okay, slideshow, saya punya OBS ada kat belakang. Okay. Paparan yang kita share PowerPoint tadi tak ada. Betul Tak ada. Bukan. Maksudnya PowerPoint bila kita buat play slideshow, sebenarnya dia ada display lagi satu. Yang ini adalah, yang pertama tadi adalah dia punya software, dia punya tools yang pertama. Jadi, saya boleh juga betulkan, saya double klik, saya betulkan paparan yang sebenar adalah yang ini. Ada pilihan dia di situ, di window tu. Right, inilah paparan yang kita nak dan tekan OK. Dan letak di belakang. Right. Okay, dan tuan-tuan bolehlah control PowerPoint masing-masing. Okay. Saya transition, jangan lupa transition. Okay, sekali lagi. Okay. Mana kita punya persembahan tadi? Okay, pilih. Jangan lupa pilih yang betul. Kalau tak, takkan nampak. Alright. Okay. Saya cubalah sekali lagi. Kita tengok kita punya PowerPoint yang mana tadi. Saya media source adalah apa? PowerPoint adalah ini. Okay. Delete. Hilang. Okay, sekali lagi. Pastikan PowerPoint yang mana kita nak share di belakang. Okay, kita add. PowerPoint boleh buka terus. Slideshow. Slideshow-nya di sini. Ini adalah dia punya control. Saya pergi pada OBS saya sebab saya dah buka PowerPoint. Masukkan window capture dan pilih PowerPoint. Mana PowerPoint? Okay, yang ini. Okay, ini PowerPoint kita. So tuan-tuan boleh, saya letak di belakang. Sorry. Okay. So sudah dah boleh mula masukkan PowerPoint di belakang presentation ataupun di belakang image kita. Baik. Mungkin ada soalan yang lain berkaitan dengan presentation di belakang. Kalau YouTube pun sama. Apa lagi? Video, website. Kalau kita tengok di ad ni, kebiasaan yang kita akan selalu guna adalah gambar. Kita dah cuba. Teks, video, browser. Okay, browser. Okay, saya nak buat perbezaan antara browser dan juga Chrome tadi yang kita share window. Okay, berhati-hati di sini.
kita nak share daripada website, tetapi kita nak try add yang menu browser tu. Okay, contoh menu browser saya add. Okay, saya tekan okay. Okay, dekat sini saya letak nama website yang tadi quran.com. Okay, quran.com dan tekan okay. Okay, right. Nampak tak dia keluar di situ? Ada perbezaan tuan-tuan, ada perbezaan. Okay, cuma danger dia ataupun risiko dia adalah bila tuan-tuan buka satu-satu website dari menggunakan ad browser, kita tak boleh control. Okay, kita tak boleh control website tu sebab dia akan paparkan apa yang dia nampak pada ketika itu. Okay, saya tukar. Contoh saya buka website biharian, berita harian .com kot. Okay, saya check betul tak? biharian.com. Oh, okay, salah. Bukan itu. Okay. .com.my mungkin. Okay, ini daripada browser. Kalau kita pilih add browser, tuan-tuan boleh cuba, tak ada masalah. Betul ke .my? Okay, betul. Okay, cuma isu dia apabila kita add daripada directly daripada browser, memasukkan laman web tu. So, kebanyakan dia tidak boleh dikawal. Alright, dia hanya memaparkan apa yang dia dapat pada page yang pertama. Dekat situ dia punya kita panggil dia punya risiko ataupun cabaran dia lah. Tetapi seandainya kita ada satu website, contohnya YouTube saya nak kita cuba untuk YouTube satu lagu yang alright, saya ada satu link YouTube, saya ambil dia punya link, saya dah copy dan saya pergi kat browser tadi, saya paste. Okay, dan dekat sini kita tengok apa lagi dia punya pilih. Ada satu button dekat sini. Okay, bertenang Okay, saya memasukkan melalui ad browser, dan di browser ni saya tampal link video dari YouTube. Okay, mungkin tuan-tuan nak buat reference. Okay, tengok, sila tengok, sebab mungkin tak sempat download dan sebagainya, sila tengok YouTube ini. So, tampal dia punya link di sini, dah copy, tampal, dan seterusnya boleh juga tik pada control audio via OBS. Apa maksudnya? Maksudnya bila YouTube tu play lagu, kita boleh control di bar. Kalau tuan-tuan tak klik tu, mungkin tuan-tuan tak boleh control. Dia hanya ada di desktop sahaja. Alright, saya control via OBS. Okay, seperti biasa dia tak boleh, right? Dia tak boleh kita tekan control, nak next ke, nak pause ke. Kalau ada iklan, dia keluar iklan. Alright, okay, itu cabaran dia. Okay, kalau di YouTube tadi, saya tak tahu kalau saya boleh adjust full body pun tak boleh. Dia memang 100% tidak boleh diubah-ubah. Okay, itu cabaran dia. So saya tidak menggalakkan meletakkan browser di dalam kita punya OBS. Tengok kalau iklan tu lama, kita kena tunggu. Okay, jadi macam mana? Okay, elakkan daripada ataupun kurangkanlah daripada menggunakan sharing di kita punya visual dengan ad browser, sebab ada beberapa perkara yang kita tak boleh control. So saya delete. Okay, saya tengok StreamYard saya tadi okey ke tak. Alright, saya delete browser tadi. Boleh guna, terpulang pada masing-masing, tapi saya tak galakkan sebab kita tak boleh control. Okay, macam mana cara yang terbaik untuk masukkan YouTube ke dalam kita punya persembahan? Macam biasa, buka dulu YouTube itu di laptop masing-masing, di komputer masing-masing. So saya buka satu video sebenarnya video tu ada di sini ada di komputer saya ni lah. Saya pilih satu ni. Mungkin apabila dia dah nak play, saya tekan saya playkan dia. Cumanya saya belum ready. Saya dah buka website ni, saya dah buka YouTube ni.
Kita pergi add window capture, OK, dan video tu ada di sini, tekan OK. Saya lihat mana saya punya video tadi. Dia kena appear dia kena appear supaya dia tak hilang. Right, nampak kita kena maximize dia, jangan minimize kan. Kalau tak, dia tak boleh tengok. Okay, saya tekan full screen. Okay, tekan full screen. Kita tengok, saya kena alihkan dia supaya saya boleh sharekan dia. Okay, nampak kat sini Dan saya full screen kan dia sebab saya ada dua screen. Alright, kat sini, dan kita boleh adjust macam biasa ataupun terpulang, dan saya boleh control playback dia. Okay, untuk dia play di belakang. Okay, nampak saya boleh ubah, saya boleh stop, saya boleh cepatkan. Okay, saya boleh control. Itu beza dia. So saya memilih untuk masukkan window capture, bukan browser. Right? So itu kelebihan dia. Baik. Okay. Soalan. Okay. Alright. Wow. Okay, soalan. Kalau ada apa-apa nak bertanya setakat ini, sekarang dah 10.20. Okay, mana nota tadi? Okay, saya tambah nota saya tambah nota apa yang kita telah buat. Nota kita pada hari ini. Bukan ini. Okay, kita dah boleh add source daripada video capture. Masing-masing punya sumber gambar daripada video webcam ataupun kamera ataupun handphone. Jadinya kita akan pilih untuk hilangkan green screen dengan filter. Kita add filter, dan jangan lupa kita pilih chroma key. Chroma key. Right. Selepas itu adjustlah chroma key tu. Kalau default dah cantik, silakan biarkan sahaja. Dan mengubah size dan juga crop seperti biasa, hold alternate dan gerakkan. Baik, perkongsian itu, dan kita boleh juga share, kita add untuk daripada website dari luar ke dalam kita punya presentation dengan kita add window capture. Tetapi run dulu website itu run dulu website, buka dulu, dan seterusnya baru kita add window capture. Sekali lagi, window capture ni adalah apa saja app yang sedang berjalan. Okay, share window capture, video tak dipapar tapi video YouTube tu keluar, mana silap. Baik, cuba bila kita buka website ataupun YouTube itu, bila tuan-tuan dah buka, dah paparkan, dah run, mungkin dah play, jangan minimize, tetapi tekan window dan buka sahaja OBS. Okey, di sini ada beberapa teknikal yang kita kena berhati-hati. Seandainya tidak keluar, seandainya tuan-tuan tak ada skrin 2 3 untuk komputer untuk mengambil skrin ini dan skrin ini, okey, tuan-tuan boleh minimize OBS tu dan letak window tu di sebelah. Okey, saya tunjuk contoh Okey. Okey, sekarang paparan saya semua dah nampak. Saya kena pergi dekat StreamYard untuk tengok. Okey, yang ini tutup. Okey, Quran pun saya tutup. Saya tengok apa yang kita tinggal
Okay, StreamYard duduk dekat sini. Okay. Okay. Nampak ini jika berlaku permasalahan, okay, masalah, saya andaikan masalah ini berlaku pada beberapa orang lah. So saya akan minimizekan ataupun saya akan kecilkan dia. Okay, macam ni. Saya harap semua nampak. Okay, saya kecilkan. Ini adalah pilihan terakhir seandainya ada masalah. Okay, saya akan kecilkan. Okay, ini kalau siapa-siapa yang ada satu skrin sahaja. Okay, saya akan letak di sebelah-sebelah. Ini cara lain ataupun cadangan lain seandainya masalah dah buka tapi tak keluar dan sebagainya, paparan tak keluar. Kita cuba cara ini. Alright, dia dah duduk kat sebelah-sebelah macam ni. OBS kita tak tutup. Paparan ni ada kat sebelah. Add, tekan tambah. Add display capture. Ini baru. Sebab saya mencadangkan cuba semua sekali. Display capture ni adalah dia akan capture apa sahaja yang ada di paparan skrin kita. Okay. Sekarang ni saya ada dua paparan, tapi kita pilih yang pertama mengandaikan kita ada satu saja skrin. Right, saya tekan OK. Okay, dia ada dekat sini. Dan saya crop nak ambil yang kata tak keluar tadi. Contoh yang ini. Okay, saya andaikan paparan ini yang tak keluar. So saya crop, saya nak ambil video sahaja contohnya. Alright. Dan kita boleh control. Tekan play. Dan dia akan jalan. Okay. Yang sini Alright. Jelas? Boleh betul, dia minimize, dia muncul. Bila minimize dia muncul. Kena berhati-hati di situ. Sebab tu saya cakap bila OBS tu mungkin mengganggu, mungkin ada gangguan dekat situ, sila minimize ataupun jangan minimize video YouTube tu. Alright. Okay, sekarang dah 10.25. Alright. Okay, ni tadi sebab nampak saya copy screen saya. Copy lagi. So dia akan jadi macam ni lah. So yang ini tadi saya tutup mata dia. Dan okay. Alright, tambahan nota tadi saya ingat semula apa lagi yang kita belajar tadi, kita kongsi. Dan kita dah add website, kita add YouTube, kita boleh add browser tetapi tidak digalakkan. Boleh je untuk add browser. Cuma ingat semula yang kalau add browser paparan itu hanya keluar tanpa kita boleh control. Okay, add browser sama juga dengan add browser di filter di bawah tu di source kita. Okay, lain-lain paparan jika berlaku technical, jika berlaku masalah display ataupun visual tak keluar, pastikan bermain dengan minimize dan maximize balik apa yang kita sedang berjalan di belakang. Kadang-kadang bila kita minimize dia tak keluar. So berhati-hati dekat situ seandainya menggunakan laptop yang sama. Tetapi kebiasaannya kalau kita pilih window capture, selagi application tu ada di belakang, kita tak tutup, dia masih boleh digunakan seperti PowerPoint, Word, Google Chrome tadi, Chrome punya website dan sebagainya. Okay. Adjust ataupun set ataupun klik minimize, pastikan tidak minimize app itu. Okay. Alright, saya pergi pada soalan sebelum kita akhiri. Dah lebih 15 minit sekali lagi. InsyaAllah. Harapnya tercapai berkaitan dengan visual green screen. Pada masa akan datang, saya suka untuk share
bagaimana kalau tiada kamera, tiada webcam, tiada DSLR ataupun mirrorless camera. Saya akan sharekan satu teknik yang mana tuan-tuan boleh gunakan handphone, kamera di handphone untuk keluarkan di OBS. Okay. Sekali lagi seandainya tak ada webcam, seandainya tak ada kamera, kita boleh gunakan handphone kita ke OBS sebagai untuk appearkan kita punya muka. So saya suka share teknik-teknik yang daripada bawah supaya semua boleh guna. Cumanya dia ada perbezaan dari segi kualiti, dia ada perbezaan sikit daripada itu dan ini, tetapi masih boleh diguna. Alright. Okay, sebelum berakhir, saya nak mencadangkan sesuatu. Seandainya kita akan buat di OBS ataupun presentation ni secara rakaman, siapa yang tiada kamera dan webcam secara langsung kepada CPU, silakan buat rakaman di handphone terlebih dahulu. Saya ulang buat rakaman, letak handphone tuan-tuan di sudut yang betul, eye level. Saya cadangkan eye level supaya professional look. Letak di satu sudut yang betul. Gunakan green screen. Gunakan mic yang betul. Bermaksud sama ada gunakan earpiece ataupun mic yang panjang ke tuan-tuan supaya jelas audionya. Dan rakam dahulu. Alright? Rakam dahulu. Video rakaman itu di handphone itu, keluarkan, masukkan ke dalam OBS, add video seperti kita buat tadi dan edit di situ. Okay, bermaksud tuan-tuan dah boleh masukkan wajah tuan-tuan secara rakaman ke dalam OBS. Alright, itu tips ataupun cadangan saya pada hari ini. Kepada siapa yang tak ada kamera, mungkin dia rasa macam tak boleh buat lah green screen ni, tak boleh ikutlah studio di rumah ini. Sebab apa? Sebab dia tak ada kamera, dia tak ada webcam. Alright. So, sebelum saya share pada masa akan datang bagaimana menggunakan handphone di live untuk live dan rakaman, saya suka untuk mensyorkan ambil handphone masing-masing, buat rakaman diri sendiri, okay? Buat rakaman diri sendiri, apa saja presentationnya dengan background hijau, dah rakam, save, transfer ke dalam komputer, transfer ke dalam OBS sebagai media, okay? Macam kita add tadi. Kita add sebagai media source, masukkan dan buat seperti biasa, hilangkan green screen dan sebagainya, masukkan teks rakaman, teks presentation dan akhirnya tuan-puan dah ada satu video yang boleh dirakam, disimpan dan juga di live kan. Sedangkan kita dah rakam dahulu. Baik, itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab soalan. Sebelum saya tinggalkan rakan-rakan di online, soalan yang saya rasa tadi berkaitan dengan mic tadi, seperti biasa saya suka syorkan daripada rendah, maksudnya gunalah earpiece ataupun headphone ataupun earphone ke dalam handphone masing-masing ataupun komputer. Kalau tak ada, kalau menggunakan handphone ataupun kamera, jarak jangan terlalu jauh dengan mic dan ruang tuan-tuan jangan terlalu bising untuk mendapatkan kualiti audio. Okay, seandainya ada bajet, seandainya ada modal lebih, barulah beli mikrofon yang lebih berkualiti. Secara logik ataupun secara mitosnya, mahal mikrofon tu maksudnya baguslah dia. Okay, tepuk kocik, tanya sendirilah masing-masing punya bajet, modal dan sebagainya. Saya suka syorkan daripada serendah-rendah modal dan setelah itu terpulang pada masing-masing. Baik. Okey, Assalamualaikum kepada semua yang ada kat sini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan buat perkongsian lagi sehingga habis modul ini, dan siapa yang berminat untuk dapatkan modul ini terlepas, boleh klik di link yang saya dah pinkan dekat situ untuk mendapatkan, ada juga package yang tutor secara personal, coaching secara personal, dan juga kita akan berikan pada masa akan datang e-book untuk rujukan,
Okey, boleh. Terima kasih kepada Akademi Sinergi yang bekerjasama. Saya bekerjasama dengan Akademi Sinergi untuk menjayakan modul ni. InsyaAllah sehingga 24 hari bulan saya akan terus membuat perkongsian kepada semua. Okey, moga memberi manfaat dan tuan-tuan yang dapat ilmu ni gunakan dan manfaatkan kepada orang lain juga, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Saya minta maaf jika sebarang kekurangan dan yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah jika diberi kesempatan, diizinkan Allah, saya akan berkongsi lagi pada hari-hari berikutnya sehingga selesai. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Rina, Puan Siti, Cik Roslan. Ramai lagi kat sini. Puan Azura, ramai lagi. Saya ucap terima kasih kerana menemani saya pada hari ini dan berminat dengan ilmu ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.